Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Betul ke orang boleh tengok jin dan juga syaitan dalam rupa bentuk yang asal? Macam ramai yang mendakwa kononnya dia diberikan kelebihan boleh melihat jin dan juga syaitan. Betul ke tidak tu? Mari kita lihat apa yang Allah Ta'ala kata. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, kita bertemu hari ini hari yang ke-8 Ramadan. Dan seperti yang saya janjikan setiap pagi, hari ini saya akan membuat sinopsis ringkas juzuk yang ke-8. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Juzuk yang ke-8 mengandungi dua surah, iaitu bahagian akhir surah Al-An'am dan bahagian awal surah Al-A'raf. Al-A'raf maksudnya tempat yang tertinggi, iaitu tempat di mana Allah Ta'ala letak orang beriman yang amal baik dan juga buruknya sama. Kemudian Allah Ta'ala akan tentukan takdir mereka selepas itu. Okey, surah Al-An'am, kalau kita perhati ayat yang ke-112, Allah Ta'ala cerita pada ayat ini, para Nabi mempunyai musuh yang terdiri daripada syaitan manusia dan juga jin. Rupanya setan yang ada dalam kalangan manusia dan juga jin. Dan kedua-dua setan ini bersatu pada yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, membisikkan sesama mereka kata-kata yang indah dengan tujuan untuk menipu. Setan tipu dengan cara hasutan, setan manusia menipu dengan cara menghasut untuk buat benda tak elok lah. Kemudian ayat 118 sampai 121, ini cerita mengenai makan binatang sembelihan yang sah dikira sebahagian pada iman. Kemudian ayat 122, ini Allah Ta'ala buat perbandingan di antara orang yang mati jiwanya kemudian dihidupkan dengan Islam dengan orang yang berkekalan dalam kesesatan. Dan ulama tafsir mengatakan ayat 122 ini menceritakan siapa? Tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ayat 125 ni pun menarik untuk dibincangkan. Ayat 125 ni Allah Ta'ala buat perbandingan orang yang dilapangkan dada untuk menerima Islam dan orang yang sempit dada tidak menerima Islam. Dan pada ayat 125 ni ada saintis lah mengkaji. Dia kata ayat 125 ni menceritakan teori altitude. Maksudnya semakin tinggi kita naik ke atas, semakin kurang oksigen yang kita boleh sedut, yang menyebabkan dada kita jadi sempit. Tuan-tuan merujuk sini ayat 125. Ayat 130. Ayat ni ada sedikit kekeliruan, seolah-olah menunjukkan jin pun ada rasul dalam kalangan mereka. Sebab Allah kata, ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan juga manusia, tidak akan datang kepada kamu rasul dalam kalangan kamu. Rasul dalam kalangan manusia merujuk pada rasul yang sebenar, tetapi rasul dalam kalangan jin bukan rasul hakiki, tetapi merujuk kepada generasi ataupun pendakwah dalam kalangan jin. Dan insya-Allah kita akan bincang mengenai siapakah pendakwah ataupun dikatakan sahabat Nabi dalam kalangan jin ini. Kita akan bincang bila kita sampai pada surah Al-Ahqaf juzuk yang ke-25 dan juga surah Al-Jin juzuk yang ke-29. Seterusnya 138 sampai 140 ini Allah Ta'ala cerita bid'ah ataupun syariat rekaan yang dibuat oleh orang Arab jahiliyah. Mereka mengharamkan makan benda-benda ikut sedap mereka tanpa sandaran. Ayat 146, 145 makanan yang haram untuk umat Islam. 146 Allah Ta'ala senaraikan makanan yang haram untuk ahli kitab ataupun secara lebih spesifik orang Yahudi. 151 sampai 152 ini ada 5 perkara, 5 suruhan, 5 larangan, 10. Dan ada ulama mengatakan inilah 10 commandments yang disebut dalam kitab Taurat. Dan terakhir sekali surah Al-An'am yang menariknya bahagian ujung, mula daripada 160 sampailah 163. 160 tu Allah Ta'ala cerita satu kebajikan dapat 10 kali ganda pahala. Dan ayat yang ke 162-63 tu ini pengisytiharan tauhid. Ini yang kita baca dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Ini rupanya diambil daripada ayat yang ke 162, 163. Okey, kemudian kita masuk surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni dinamakan Al-A'raf sebab dikatakan oleh para ulama, A'raf ini tempat tertinggi yang Allah Ta'ala tempatkan secara sementara orang beriman yang sama banyak amal baik dan juga buruk.
Okey, surah Al-A'raf ni di awalnya mula daripada ayat 11 sampailah ayat yang ke 25. Allah Ta'ala cerita mengenai kisah ayahanda kita Adam yang ditipu oleh syaitan. Dan ayat yang kedua 23 ni doa ayah dan juga bonda kita selepas mereka melakukan kesilapan. Doa tu macam mana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ini doa masyhur lah yang selalu kita dengar. Okey, kemudian ayat 26. Ini mengenai pakaian. Allah Ta'ala muliakan dengan 3 bentuk pakaian dan kita mesti lengkapkan ketiga-tiga pakaian. Yang pertama, pakaian menutup aurat. Allah kata libasan yuwari sawatikum warisha, dan pakaian perhiasan. Boleh nak pakai pakaian cantik, tak ada masalah. Tetapi yang lagi penting Allah kata walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik. Dan ayat ni orang tersilap. Ada yang mementingkan pakaian menutup aurat tetapi tidak menjaga takwa akhlak. Ada pula pihak yang songsang yang mengatakan pakailah apa saja, tak penting. Yang penting libasut taqwa, pakaian takwa. Sebenarnya itu adalah huraian yang salah. Ayat ni dia package. Pakai menutup aurat, nak bercantik boleh sekadarnya, dan yang lagi penting sempurnakan akhlak sesuai dengan pakaian. Kita tak mahu orang kata mu ni pakai tudung tapi mulut jahat, suka curi tulang, suka mengumpat tikam belakang, bergedik dan juga bermanja-manja lebih. Kita tak mahu macam tu. Kita nak pakai menutup aurat, cantik dan berakhlak. Kemudian ayat yang ke-27. Ini yang saya sebut di awal tadi. Allah Ta'ala beri amaran kepada kita. Allah kata, wahai anak Adam, jangan sampai kamu ditipu oleh syaitan lagi seperti mana dia, iblis, menjadi sebab ibu bapa kamu dikeluarkan daripada syurga. Lepas Allah Ta'ala sebut ayat ni. Ini yang penting kita pegang. Jangan dengar orang cakap kita teguh percaya. Allah kata apa? Innahu yarakum, sesungguhnya dia, iblis, melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan juga qabilah puak-puak dia, min haitsu la tarawnahum, dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Jadi ini dalil yang jelas manusia yang sihat segar bugar tidak boleh melihat jin dan juga syaitan dalam rupa yang zahir. Kalau ada orang mendakwa boleh melihat jin dan juga syaitan ketika orang lain tak boleh nampak, itu ada beberapa andaian. Kemungkinan yang pertama dia menipu, yang kedua dia bukan melihat tetapi dia mengalami sakit yang perlu rawatan, ataupun dia terkena gangguan jin dan juga syaitan. Kesimpulan dia jangan percaya. Kita rujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Seterusnya, ayat yang ke-31 surah Al-A'raf, Allah Ta'ala suruh kita makan minum tapi jangan berlebih. Dan ayat yang ke-31 ini antara contoh ayat perubatan dalam Al-Quran. Sebab kalau kita sakit, doktor cek darah tinggi, gula tinggi, doktor akan kata makan boleh, minum boleh, jangan berlebih. Rupanya itu disebut dalam ayat yang ke-31. Seterusnya, kalau kita perhati lagi, ayat yang ke-38, 39, ini semua ayat-ayat cerita berkaitan dengan akhirat, bagaimana pergaduhan yang berlaku di antara pengikut dengan ketua mereka dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ayat 40 pun menarik juga. Allah Ta'ala sebut bagaimana orang yang mendustakan ayat kami. Ini kita kata macam peribahasa Al-Quran. Allah kata apa? Orang yang mendustakan ayat kami, sombong terhadap ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama', tidak akan dibuka pintu langit kepada mereka untuk amal baik naik diterima. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak juga mereka ni boleh masuk syurga, hatta sehinggalah yaljan jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah unta boleh masuk lubang jarum. Memang mustahil lah unta nak dibawa masuk ke dalam lubang jarum. Macam orang Melayu kata, tunggulah pisang berbuah 2 kali, kucing bertanduk. Dan ini semua peribahasa-peribahasa yang menggambarkan benda ni mustahil untuk orang kafir masuk syurga. Seterusnya tuan-tuan, ayat 43. Ini Allah Ta'ala cerita bagaimana dendam sama ahli syurga dicabut dan mereka mengucapkan syukur. Waktu biasa kita dengar penceramah-penceramah, bila dia mula ceramah dia baca apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kepada kami tentang agama ini, dan kami tidak akan dapat hidayah kalau Allah tak beri hidayah. Rupanya itu adalah ucapan ahli syurga dalam ayat yang ke-43. Dan seterusnya ayat 44 sampailah ayat yang ke-50 ini cerita berkaitan dengan dialog ahli syurga dengan ahli neraka, juga dialog penghuni A'raf, orang beriman yang berada di tempat tertinggi yang melihat nikmat ahli syurga dan juga neraka, lalu mereka
rindu nak ke syurga dan takut nak ke neraka. Ayat 50 pula Allah Ta'ala cerita bagaimana ahli neraka memanggil ahli syurga, minta supaya diberi air, makanan. Dan para ulama mengatakan antara qurbah, benda yang paling mudah untuk kita dapat pahala adalah dengan memberi orang minum air. Itulah lebih kurang tuan-tuan isi kandungan surah Al-A'raf juzuk yang ke-8. Lepas tu cerita-cerita para nabi lah, mula daripada ayat yang ke-59 sampai akhir juzuk. Ini cerita para nabi. Semoga perkongsian pada hari ini dapat memberi semangat kepada kita untuk baca sendiri dan tadabbur juzuk yang ke-8 sempena hari ke-8 Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.